Nak buat terus. Selesai je mengaji, terus hantar. Tangguh tak? Tangguh yang tu. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ini 8 tak? 9. 9 tolak 2, 7. Sebelum ni minggu lepas masuk Mai dah. Naik belah naik. Jadi insya-Allah ini kita akan masuk tajuk baru. Tajuk Ismul Ma'rifah wan Nakirah. Cuma sebelum kita masuk tajuk baru tu, sambil kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain, kita ulang kaji sikitlah pelajaran-pelajaran yang kita telah pelajari sebelum ni insya-Allah. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita lah. Jadi kita masuk balik bab. Kita ulang kaji bab apa? Mufrad. Jamu. Ni muzakkar muannas. Hai. Muzakkar muannas. Ni latihan. Ni. Muzakkar muannas. Jadi kalau kita pernah belajar sebelum ni muzakkar dan juga muannas. Isim ni terbahagi kepada dua. Yang pertama muzakkar dan juga muannas. Setiap isim dia akan ada muzakkar dan dia ada muannas. Tujuan dia salah satunya sebab kita nak rujuk dhamir itu kepada muzakkar ke kepada muannas. Isim saja. Jadi asal sesuatu benda ni adalah muzakkar lelaki, maka muannas ni adalah cabang daripada muzakkar. Maka oleh kerana itu muannas ni dia ada tanda-tanda dia. Okey, ada tanda-tanda dia. Muzakkar ni asar. Jadi first kita tengok kepada jantina. Kalau ada jantina, maka jantina itulah ukuran kita. Kalau ada tanda-tanda muannas tapi jantina laki-laki, maka dia dikira muzakkar, bukan dikira muannas. Baik, isim muzakkar adalah kata nama yang menunjukkan laki-laki. Dari segi lafaz dan makna, ini dinamakan sebagai muzakkar lafzi. Muhammadun talibun la'ibun, muzakkar. Kemudian isim muannas adalah kata nama yang menunjukkan perempuan dan ia mempunyai beberapa tanda. Tanda yang pertama muannas ialah ta marbutah. Inilah tanda yang paling besar. Tanda ta marbutah. Tapi ta marbutah ni bukan sekadar hanya untuk tanda muannas. Kadang-kadang dia juga untuk tujuan yang lain. Ta marbutah ni. Cuma di sini tanda muannas ialah ta marbutah. Contoh Fatimatun madrasatun talibatun jami'atun. Jadi dia muannas sebab dia adanya tanda ta muannas. Kemudian alif maqsurah. Alif maqsurah. Contoh Laila, Hubla, Kubra, Sughra. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi perkataan az-zikra itu muannas sebabnya dia ada alif maqsurah. Alif maqsurah dipanggil alif pendek. Alif pendek di akhir perkataan. Kemudian berakhir dengan alif mamdudah, alif panjang. Contoh perkataan sahra, khadra, bayda, zarqa. Jadi perkataan ini adalah muannas. Contoh dia di sini qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Dia guna muannas, safra, kuning. Kuning untuk muannas dia guna alif mamdudah. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Jadi isim yang berakhir dengan alif mamdudah maka dia dikira muannas. Muannas. Ni dia cerita ni secara umum lah, secara umum. Ada juga alif mamdudah yang tidak dikira muannas. Nanti perbahasan tu dalam perbahasan yang lagi dalam lah. Kemudian terdapat juga kalimah yang tidak mempunyai tanda-tanda muannas tetapi mempunyai makna muannas. Contoh dia Zainab.
Tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah, tidak ada ta marbutah, tetapi dia dikira muannas kerana mempunyai makna muannas, orang perempuan. Maryam, bintun dan juga ummun. Bintun dan juga ummun. Jadi bintun tu ta maftuhah, bukan ta marbutah, tidak ada tanda. Tapi dia makna dia kanak-kanak perempuan, maka dikira muannas walaupun tidak ada tanda. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Maryam tu bukannya ada tanda ta marbutah, tapi dia dikira muannas kerana jantina muannas. Kemudian kata nama yang tidak mempunyai tanda muannas dan bahagiannya adalah muannas yang dikenali sebagai muannas majazi. Jadi perkataan ini tidak mempunyai tanda muannas, tapi dia tidak bernyawa, maksudnya tidak ada jantina, tapi dia dikira muannas. Muannas di sini kita panggil muannas majazi, disandar saja kepada muannas. Contoh yang pertama ialah rijlun, anggota badan yang mempunyai pasangan. Jadi anggota badan yang mempunyai pasangan seperti contoh rijlun, yadun, udhunun, ainun, khaddun, hajibun, jambun, kabidu, wal karish, wal tahal. Semua ini adalah muannas. Katifun, ka'bun. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Jadi tangan tu dikira muannas, yadahu tu dikira muannas. Kerana apa? Kerana anggota badan yang mempunyai pasangan. Kalau kita ingat contoh yang kita belajar sebelum ni, dia panggil surah Al-Masad. Itu apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi sini dia guna muannas. Ta muannas, ta ta'nif. Sebab apa? Sebab yada ni adalah muannas. Tangan ini adalah muannas. Pasal apa tangan ini dikira muannas? Pasal di sisi bahasa Arab, anggota badan yang mempunyai mempunyai pasangan, maka dikira muannas. Apa lagi? Perkataan yang dianggap muannas oleh orang Arab. Contoh dia al-ardu, asy-syamsu, as-sama', an-nar, jahannam, al-harbu, ad-dar. Semua ini muannas walaupun tidak ada tanda muannas, tidak ada tanda ta marbutah, tidak ada tanda alif maksurah, tidak ada tanda alif mamdudah, kecuali perkataan as-sama' tu. Tapi dikira oleh orang Arab muannas. Maka perkataan ini tidak kena tengok dalam kamus. Dalam kamus. Kemudian yang ketiga jamak yang tidak berakal. Dia jamak saja dia jadi muannas. Jamak aqlamun, abhur, karasi. Bila dia panggil muannas majazi. Bila dia mufrad dia jadi muzakkar balik. Qalamun, aqlamun, qalamun. Qalamun muzakkar. Abhur baharun. Laut. Baharun muzakkar. Karasi, kursiyun. Kursiyun muzakkar. Jadi bila dia jadi jamak, dia panggil jamak yang tidak berakal, maka hukum dia hukum muannas. Akhir sekali dia kata apa? Nota penting. Terdapat juga kata nama muzakkar yang mempunyai tanda muannas tetapi menunjukkan makna laki-laki. Contoh dia kata apa? Hamzah, Zakaria dan juga Yahya. Hamzah, Zakaria dan juga Yahya. Jadi Hamzah ni ada ta marbutah. Ada ta marbutah, maka dia sepatutnya muannas sebab ada tanda muannas. Tapi oleh kerana dia mempunyai jantina laki-laki, maka dia dikira muzakkar. Sama juga perkataan Zakaria. Jadi Zakaria ni ada alif mamdudah, alif panjang di belakangnya. Alif mamdudah ini adalah tanda muannas, tapi tidak dikira muzakkar kerana jantina dia jantina laki-laki. Dan juga Yahya. Yahya ada alif maksurah. Alif maksurah ni tanda muannas, tapi dikira muzakkar kerana
mempunyai tanda muzakkar. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Jadi ini sedikit sebanyak ulangan lah yang kita dah belajar, sementara menunggu kawan-kawan kita yang belum masuk lagi. Kita ulang kaji berkenaan dengan muzakkar dan juga al-muannas. Okey, kita rehat seminit, kemudian kita masuk tajuk baru lah. Berapa orang dah masuk ni? Oh, 14. 14 kalau 2, 12. Oh, ramai. Alhamdulillah. Sebelum ni tak sampai ni. Tak sampai 10, tak lebih. Tak lebih 10. Kita rehat seminit dah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab baru, bab yang keempat. Dia kata ismul ma'rifah wa ismun nakirah. Isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Isim ma'rifah ni kata nama khas dan juga isim nakirah kata nama am. Kata nama am. Jadi isim ni terbahagi kepada dua. Dari segi makna nakirah dan juga ma'rifah. Nakirah ni benda yang tidak tertentu, benda yang tidak ditentukan. Ma'rifah ni benda yang tertentu, iaitu kata nama khas. Nakirah kata nama am. Ma'rifah ni pula terbahagi kepada 6. Yang pertama, tanda ma'rifah ialah alif lam. Ada alif lam pada perkataan itu menandakan dianya ma'rifah kata nama khas. Yang kedua, isim alam, nama kata nama khas. Nama orang, nama bandar, nama negeri, nama negara. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, ganti nama.
Ganti nama dalam bahasa Arab ni ada dua, muttasil dan juga munfasil. Muttasil bersambung, munfasil dia bercerai. Yang keempat, isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Jadi kata tunjuk dalam bahasa Arab ni dia ada dua. Kata tunjuk yang dekat dan juga kata tunjuk yang jauh. Yang kelima, lepas tu dia ada muzakkar muannas pula isyarah ni. Ismul isyarah. Yang kelima adalah ismul mausul, kata hubung yang bermaksud yang. Yang bermaksud yang. Yang keenam, al-idhafah, sandar menyandar. Al-idhafah ni kalau kita pernah lalui sebelum ni adalah tanda isim. Tanda isim ialah al-idhafah, mudhaf. Mudhaf ilaih. Jadi dia ni makrifah. Makrifah menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kata nama khas. Jadi dia akan lalu dalam bab ini secara ringkas berkenaan dengan al, berkenaan dengan alam, berkenaan dengan dhamir, berkenaan dengan isim isyarah, berkenaan dengan isim mausul dan juga berkenaan dengan al-idhafah. Al-idhafah. Jadi dia akan masuk satu-satu secara detail selepas daripada bab ni lah. Selepas daripada bab ismun nakirah dan juga ismul ma'rifah. Ismul nakirah dan juga ismul ma'rifah. Baik, dia kata apa ni? Nak definisi, ta'rif. Ismun nakirah, kata nama am yang memberi makna umum dan tidak merujuk kepada perkara tertentu secara khusus. Tidak ada khusus lah, tidak tahu. Kalau dia kata babun, pintu, tak tahu pintu mana-mana. Semua pintu termasuk. Itu maksudnya nakirah, tidak memberi makna khusus. Memberi makna umum. Memberi makna umum. Manakala isim ma'rifah pula ialah kata nama khas yang merujuk sesuatu perkara secara khusus. Dia lebih kepada khusus. Dia tidak umum lah seperti mana nakirah. Maka dia bagi tahu cara untuk kita nak mengenali isim nakirah dan juga ismul ma'rifah. Isim nakirah adalah dengan adanya tanwin. Tanwin ni bagi dua. Pada akhir suatu kalimah. Di akhir perkataan. Di samping maknanya yang umum dan tidak merujuk secara khusus kepada mana-mana perkara. Selain daripada tanda dia baris dua di belakang. Dan maknanya juga memberi makna tidak merujuk kepada secara khusus. Contoh dia mari sini, fa inna ma'al usri yusra. Sini perkataan ni, yusra ni. Yusra ni bagi dua, tanwin yang menandakan ianya nakirah. Menandakan ianya nakirah. Baik. Itu nakirah. Maka biasanya bagi dua lah tanda dia. Menunjukkan mudah. Sesungguhnya dia tak bagi mana. Sesungguhnya setiap kesusahan itu ada kesenangan. Kesenangan. So umum. Mana-mana kesenangan. Tak tahu kesenangannya mana satu. Jadi umum macam tu. Manakala mengenal jenis-jenis isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Yang pertama isim ma'rifah adalah alif lam. Dia panggil al. Dia panggil lam. Alif lam al. Ada al. Maka dia dikira ma'rifah. Alif lam. Baca sini dah. Dalam buku tu muka surat apa? 29. 29 dah. 29 dah. Baik, dia kata apa? Alif lam yang ditambah di awal kalimah isim nakirah akan menjadi kalimah tersebut isim ma'rifah. Contohnya rajulun. Rajulun. Bila menjadi tambah alif lam, maka jadilah ar-rajulu. Maka jadilah ar-rajulu. Jadi alif lam kita dah belajar dah sebelum ni. Dia ada dua. Alif lam syamsiyah dengan alif lam ma'rifah. Alif lam syamsiyah dan juga ma'rifah ni dari segi kita nak baca. Maka alif lam syamsiyah ada huruf-huruf dia. Bila kita masuk alif lam
lam tu tak bunyi, dia terus lompat kepada huruf selepas daripada lam. Contoh rajulun ni lah. Ni dia panggil alif lam asy-syamsiyah. Bila kita nak baca, tak perlu kita baca lam tu. Kita terus lompat kepada huruf ra. Ar-rajulu. Okey. Ar-rajulu. Kemudian ada satu lagi dia panggil alif lam al-qamariyah. Bila kita baca, bunyi mati lam tu. Al-usri. Al-usri ya. Al-usri. Jadi bunyi jelas. Bunyi jelas lam ni. Dia tidak ada syaddah selepas daripada lam. Contoh dia kata apa? Rajulun. Menjadi ar-rajulu. Baca sini. Apabila ditambah al pada kalimah tersebut, maka tanda tanwin digugurkan. Jadi bila kita masuk al kat sini, kat depan ni, maka sudah hilang dah bagi dua di belakang. Itu maksudnya. Kalau tidak ada alif lam, maka akan berbaris dua lah di belakang. Rajulun. Bila masuk alif lam, maka akan jadi satu baris saja di belakang. Ar-rajulu. Jadi ar-rajulu. Itu maksudnya. Dia kata sini, apabila ditambah alif lam, al itu maksudnya alif lam, pada kalimah tersebut, maka tanda tanwin digugurkan. Tanda bagi dua. Jadilah satu baris. Ar-rajulu. Sama juga seperti contoh al-usri ni. Okey. Al-usri. Asal dia usrun. Ada bagi dua. Bila kita masuk alif lam, dia akan jadi al-usru. Fa inna ma'al usri. Sesungguhnya kesusahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu, yusran, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah ulang lagi sekali mentaukidkan bahawa menguatkan bahawasanya setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Setiap kesusahan yang kita hadapi ini akan datang juga kesenangan. Jadi syahidnya sini adanya alif lam pada perkataan al-usri, menandakan ia adalah ma'rifah. Menandakan ianya adalah ma'rifah. Ustaz? Ya. Kenapa dia berbaris bawah, Ustaz? Atau itu haraf jar, Ustaz? Fa tu. Usri. Dia tak ma'a tu ma'a. Oh, ma'a tu, ma'a. Dia sebab perkataan ma'a. Haraf jar. Ma'a ni bukan haraf jar, tapi dia zaraf. Oh, zaraf. Zaraf. So selepas zaraf pun bagi bawah juga. Macam selepas inda. Selepas ma'a. Selepas ba'da. Kadang-kadang qabla. Dia bagi bawah juga. Tapi dia bukan haraf jar. So maksudnya bagi bawah tu dengan sebab perkataan ma'a. Isim zaraf, Ustaz, apa masa lah tu? Masa isim zaraf. Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama. So alif lam ni dia akan ada perbahasan detail, cuma sini kita tak belajar. Dalam bab kitab Nusaraf dia akan cerita alif lam lil ahdi zikri, lil ahdi hudur, lil jinsi, banyak alif lam ni. Nanti bila masuk tinggi nanti dia akan belajar lah. InsyaAllah. Okay, itu yang pertama alif lam, tanda dia. Ma'rifah, alif lam. Ada alif lam maksudnya ma'rifah. Yang kedua isim alam. Kata nama khas. Ustaz, yang alif lam tadi, yang alif lam yang ma'rifah ni alif lam samsiah. Dua-dua. Maknanya samsiah dan kamariyah sekali. Sekali. Bukannya alif lam ma'rifah ni samsiah saja. Dua-dua sekali Dua-dua sekali. Sebab nama tu just untuk kita nak tahu macam mana baca dia. Nama Al-Qamariyah dengan Syamsiah ni tujuan dia nak tahu cara baca. Cara baca.
Alif lam al-qamariyah, huruf dia abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi bila alif lam bercampur dengan abun, jadi cara baca dia al-abu. Cara baca je. Al-abu. Kalau selain daripada al-qamariyah, contoh ar-rajulu, cara baca dia alif lam campur rajulun. Jadi ar-rajulu, cara baca dia tak bunyi lam tu. Terus sabdu kepada ra. Cara baca je. Cara baca tu bunyi lam, al-abu, asy-syamsiyah tak bunyi lam. Terus lompat kepada huruf selepas daripada dia. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Dia tak menandakan sama ada khusus atau umum lah alif lam qamariyah dan samsiah ni kan? Dia menanda khusus lah. Khusus saja. Khusus. Makrifah lah. Makrifah. Bukan akhirah lah. Bukan akhirah. Okay. Sebab dia alif lam Baik, yang kedua isim alam. Isim alam ni kata nama khas. Kata nama khas. Sini dah. Isim alam ialah kata nama khas untuk manusia dan bukan manusia. Contoh dia kata Zaidun. Ini nama manusia. Zaidun, Ahmad, Muhammadun, Zainab, Maryam. Semua tu dipanggil kata nama alam, ismul alam. Ataupun Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Melayu dah tu. Kalau Arab dia tulis Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni Jawi ni. Jadi perkataan Kuala Lumpur, Malaysia, ada Indonesia, kata nama khas nama-nama syarikat, Maxis, Selcom, khususlah. Kuala Lumpur, Kota Baru, Selanjur, Selanjur. Jadi semua itu adalah kata nama khas kerana dia ismul alam. Kata nama untuk sesuatu benda. Sama ada untuk manusia ataupun bukan manusia. Nama. Jadi contoh sini dia mari contoh daripada Al-Quran. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Maka fa inna ma'al usri yusra ni salah. Tiba-tiba mari masuk alam nasyrah. Sepatutnya apa dia tu? Dia kata Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 136. Okay. Yaqub, Ishaq. Tu. Yaqub, Ishaq. Dia kata apa sambungan dia? Ila Ibrahim wa Ismail. Ishaq wa Yaqub wal asbat. Panjang ayat Zat. Ya. Ismail wa Ishaq. Ni nama-nama orang belakang ni. Nama. Isim alam lah Isim alam. Wa Yaqub. Wa Yaqub wal asbat. Wal asbat ni bukan isim alam ni. Cucu-cucu ni. Tu nama cucu-cucu ni. Nakhirah. Cucu-cucu Nabi Ma'rifah alif lam lah.
Alif amal lama. Wa ma utiya Musa wa Isa. Wa ma utiya Musa wa Isa. Wa Ismail. Ismail ni anak Nabi Ibrahim. Daripada Siti Hajar dah. Lepas tu Ishaq. Anak Sarah. Masyaallah. Ishaq dah Nabi Ibrahim juga. Ya. Lepas tu Yaqub. Yaqub anak Nabi Ishaq dah. Anak Nabi Ishaq. Lepas tu Yusuf. Nabi Yusuf bawah-bawah dia tu kan. Keturunan dia. Keturunan melalui Ismail. Yaqub ni dia panggil Israel. Bani Israel ni maksudnya anak-anak keturunan Nabi Yaqub. Okey, so nama orang ismu alam, nama orang ataupun nama bukan manusia, nama jalan, nama negara, nama negeri, nama bandar, nama syarikat. Itu dia panggil ismu alam. Ini dia panggil makrifah. Sebab dah jadi khusus kepada bandar-bandar tersebut. Ini tanda yang kedua pada pembahagian yang kedua dalam ismul ma'rifah. Yang ni tak pergi dalam dah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi potong fa inna ma'al usri yusra ni potong. Tiba-tiba. Baik, kita pergi nota yang ketiga. Muka surat apa? 30. Isim dhamir. Isim dhamir. Kita rehat seminit dah. Muka surat 30. Ya. Baik, kita masuk ismu dhamir, ganti nama dalam bahasa Arab. Baik, kita baca sini nota ni. Dia kata apa? Isim dhamir. Isim dhamir bahasa Melayu dia aja dah. Asalnya dalam bahasa Arab ismu dhamir. Ismu dhamir ni ialah mudhaf ilaih itu. Kata nama ganti nama, kata ganti diri. Isim dhamir ialah kata ganti diri. Isim dhamir ni kata ganti diri. Isim dhamir dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua, munfasil, muttasil. Munfasil ni bercerai lah. Maksudnya munfasil ni. Muttasil ni bersambung. Dalam kata-kata mudah, munfasil ni depan. Muttasil ni belakang. Belakang ataupun selepas perkataan lah. Jadi kalau kita belajar tajwid, dia ada tak? Dia panggil apa? Mak jaiz. Jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil. Mak wajib Muttasil. muttasil.
mak jaiz mufasil ni bercerai. Perkataan alif huruf mak Hamzah. huruf mak yang berjumpa dengan hamzah ni 2 kali. bercerai dengan perkataan huruf mak tu lah. Dia hamzah dalam perkataan yang lain, huruf mak perkataan yang lain. Itu panggil bercerai. Bercerai di antara huruf mak dengan hamzah. Kalau mak wajib muttasil, mak asli dengan berjumpa dengan hamzah bersambung dengan hamzah tu. Maksudnya dalam satu perkataan. Maka dia jadi mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Baik, domain ni ada 14 lah. Nanti dia akan masuk secara detail, ada 14. Oh. Huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna, anta, Antum. antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 14. 14 ni dia panggil munfasil. Bercerai. Dia panggil bercerai ataupun duduk depan lah mudah. Di depan. Kalau duduk belakang tu ada 14 juga lah. Tukar pada ni. Hu, huma, hum, ha, huma, kunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Tu dia panggil muttasil. Muttasil, dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang dan bersambung dengan domain tu. Bersambung dengan perkataan. Bila kita tulis kitabuhu. Bersambung tu. Bersambung ba dengan ha ni bersambung. Tapi dia duduk belakang. Kalau duduk depan dia tulis, dia buat macam ni. Huwa. Tu. Huwa. Dia tak tulis hu kitabuhu dak. Huwa kitabuhu. Dia tulis huwa. Dia tak tulis hu. So dhamir ini adalah ma'rifah. Kata nama khusus. Dalam pembahagian kata nama khas dhamir. Muttasil, mufasil. InsyaAllah dia kata apa? Bawah ni. InsyaAllah akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bab isim dhamir. Ada. Dia akan masuk. Habis bab ni kot. Habis bab ni. Masuk terus isim dhamir. Ismud dhamir. Mufasil. Muttasil. Boleh mula nak screenshot tak? Ni. Okey. Okey, boleh tak? Baik. Masuk isim isyarah pula. Ismul isyarah. Ismul isyarati. Ismul isyarati ni pun dia panggil mudhaf ilaih. Al-idhafah. Dia kata apa tu? Isim isyarah ialah kata tunjuk. Kata tunjuk. Ismul isyarah, kata tunjuk. Jadi kalau kita tunjuk ni, dia ada benda yang ditunjuk tak?
Jadi dalam bahasa Arab ni kata tunjuk ni dia ada dua. Kata tunjuk untuk muzakkar, kata tunjuk untuk muannas. Jadi first kita kena tengok benda yang kita tunjuk tu. Benda yang kita tunjuk. Kalau benda tunjuk tu. Jadi kalau benda tu dekat, kita akan guna kata tunjuk yang dekat. Kalau benda tu jauh, kita akan guna benda yang kata-kata tunjuk yang jauh. Okey. Kemudian benda yang kita tunjuk tu kena tengok benda tu muzakkar ke muannas. Jadi kita kena tengok. Kalau muzakkar maka kita kena guna muzakkar. Kalau muannas kita kena guna muannas. Jadi isim isyarah ni juga ada bab dia khusus. Okey, ada bab dia khusus. Jadi biasanya kita jumpa hadza ni untuk dekat lelaki, hadhihi untuk dekat perempuan. Zalika untuk dekat untuk jauh laki-laki, tilka untuk jauh perempuan. Okey, kalau kita tengok kalau kita tunjuk benda tu yang dekat dan muzakkar kita guna hadza. Hadza kitabun. Kalau guna kalau kita benda yang kita tunjuk tu muannas. Contoh kita apa? Contoh apa? Sayyaratun. Maka kita guna hadhihi sayyaratun. Okey. Hadhihi sayyaratun. Contoh doa di sini dzalika dengan hadza. Waktu dia kata apa? Insya-Allah akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bab isim isyarah. Contoh dari Al-Quran dia kata apa? Zalikal kitabu la raiba fih. Zalika. Ayat ni kita dah baca semua ni. Especially masa ngatik ni, tahlil. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Dan ni PKP pun ada tahlil online. Jangan main. Tahlil online. Allah, hikmah sungguh ni. COVID ni. Pandai aku online kita ni. Biasa tahlil dekat rumah kita ni tahlil Online. online. Satu dunia semua adik-adik boleh join. Satu dunia boleh join. Malah ni pun nak kumpul pun tak payah nak jumpa. Jumpa ke online je. Online. Allahu Akbar. Allah, itulah hikmah dia. Hikmah dia. Mati pun. Tapi ada hikmah juga tak. Yalah. Ada satu video tu dia tunjuk bumi sedang memperbaiki. Memperbaiki tak dia punya kejadian dia. Sebelum ni kan kilang-kilang semua duk beroperasi habis haus. Hapus dia punya ozon apa semua. Kemudian sebab COVID tutup. Lockdown. Lockdown jadi kembali semula jadi. Hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir kita. Betul. Subhanallah. Jadi ismul isyarah. Ismul isyarah. So kita akan masuk secara detail ismul isyarah. Jadi bahasa Arab ni luah lah. Kita ni bila kita kata ini, itu, lelaki, perempuan, seorang, satu, kedua ke, duk main ini, itu ya. Arab ni satu dekat laki-laki, hadza. Lepas dua, hadza ni. Lepas tiga, banyak pula. Lepas tu, yang perempuan, satu, hadihi. Kalau dua, hatani. Kalau banyak pula, lebih ada dua, kata lain pula. Itu luas. Luasnya bahasa Arab. Baik, kita masuk seterusnya. Ismul mausul. Ismul mausul ini ialah kata hubung. Ismul mausul. Ini pun dia panggil mudhaf ilaih. Kita sandarkan isim kepada mausul. Kata hubung. Jadi ismul mausul ni contoh dia panggil allati, allazi dan juga allati. Allazi ni untuk laki-laki, allati ni untuk perempuan. Dia ada satu lagi yang biasa dalam Quran disebut allazina. Okey. Allazi ni untuk seorang,
Allati ni untuk seorang yang perempuan, allazi untuk seorang laki-laki. Yang. Dua-dua tu bermakna yang. InsyaAllah dia kata apa? Akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bab isim mausul. Contoh dalam Al-Quran, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi. Jadi allazi yang ni pun ada yang jenis. Yang untuk satu, yang untuk musanna, yang untuk jamak. Yang untuk laki-laki satu, yang untuk musanna laki-laki, yang untuk jamak laki-laki. Ya banyak. Isim mausul. Jadi isim mausul ni jadi khusus ni dia ada kaitan dengan ayat selepas dia. Yang yuwaswisu fi, yang memberi was-was, yang memberi was-was pada dada-dada manusia. Pada dada-dada manusia. Syaitan. Allazi yuwaswisu fi. Ya, jadi dalam bahasa Arab nanti bab lanjut dia akan bagi tahu allazi mufrad, sanna alladzani, jamak allazina, allati, allatani, allatina. Mausul maksud dia apa, Ustaz? Kata hubung ni. Oh, kata hubung. Ismul mausul. Okey. Selanjutnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Gabungan di antara dua ni ataupun proses gabungan di antara dua ni dia panggil al-idhafah. Kita tengok idhafah apa benda idhafah? Al-idhafah. Kata sandaran. Okey. Idhafah adalah kata sandaran yang bermaksud dua isim yang disandarkan maknanya satu antara satu sama lain lalu membentuk satu isim dengan makna yang lebih khusus. Isim pertama dia kata apa? Mudhaf. Inilah kitab ni. Dia panggil mudhaf. Isim kedua dia panggil mudhafun ilaih. InsyaAllah akan dijelaskan dengan lebih lanjut dalam bab idhafah. Dalam bab al-idhafah. Asalnya dua perkataan lah. Kitabun satu, al-madrasatu satu. Jadi kitabun ni buku, tak tahu buku apa. Sekolah tak tahu buku sekolah apa. Bila dicantumkan dua perkataan ini, kitabun campur madrasatun. Bila kita nak gabung dua perkataan ni, kita akan buat macam ni. Perkataan pertama ni tidak ada alif lam dan satu baris sahaja. Biasanya tidak ada alif lam, kita belajar saat ni kena ada tanwin. Tapi bila kita nak gabung, kita nak sandarkan kepada perkataan yang lain, perkataan pertama ni kita tidak boleh masuk alif lam dan tidak ada tanwin di belakang ni. Walaupun tidak ada alif lam. Perkataan yang kedua,
kita kena masukkan alif lam. Jadi al-madrasati. Dan dia kena berbaris di bawah. Kena masuk alif lam dan dia berbaris di bawah. Itu cara kita nak buat sandar menyandar dalam bahasa Arab. Mudhaf mudhaf ilaih. Jadi yang pertama ni dia panggil mudhafun. Yang kedua mudhafun ilaih. Sebanyak lagi dah. Tak. Babul masjid. Kitabul masjid. Benda-benda lain. Sayyaratul madrasah. Sayyaratu madrasah. Babul masjid. Babul masjid. So dia panggil mudhaf mudhaf ilaih. Contoh dalam Al-Quran dia kata apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur. Sudurin nas. Ni sudur ni mudhaf. An-nas mudhafun ilaih. Jadi perkataan sudur ini tidak ada alif lam. Kemudian dia satu baris. Dia baris bawah ni sebab fi haraf jar. Kemudian perkataan kedua ada alif lam dan ada baris bawah di belakang dia. Sama seperti mana kitabul madrasah. Tak ada alif lam, satu baris, ada alif lam, baris di bawah. Baris di bawah. So mudhaf mudhaf ilaih pun tanda makrifah juga. Tanda makrifah. Jadi ada 6 semua tak? 6 semua. Yang pertama isim alif lam. Yang kedua isim alam. Yang ketiga isim dhamir. Yang keempat ismul isyarah. Yang kelima isim mausul. Yang keenam idhafah. Al-idhafah. Mudhaf mudhafun ilaih. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Sudah sekejap lah.
Baik, kita sambung. Nampak ke skrin? Belum lagi. Tak nampak Belum lagi tak? Tambah Ustaz dia. Ada? Belum. Tak share tu. Oh, 6 lah maksudnya. Ramai. Baik. Alhamdulillah. Sekejap share sekejap. Dapat tak? Ada tak? Nampak Ada tak? Baik. Contoh isim nakirah dalam Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwajan thalathah. Apabila berlaku hari kiamat itu, tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Berlaku sebumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Lalu menjadilah ia debu bertebaran dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Ini suasana berlaku kiamat. Berlaku kiamat ni, kalau pernah dengar cerita ceramah Ustaz Wadi ke apa semua ke, dia berlaku tu dalam keadaan orang Islam tak ada masa tu. Orang Islam masa tu telah mati semua. Sebab akhir zaman akan keluar satu asap. Asap ni dia akan pergi kepada mana-mana orang yang ada sebesar zarah mengucap kalimah syahadah. Ada sebesar zarah iman dalam hati dia, dia akan pergi. Kemudian orang yang beriman itu mati. Jadi semua mati. Tak ada orang yang beriman atas dunia. Tinggal orang yang ingkar kufur saja. Maka ketika itu, ada kata 37 tahun lah. Lepas 7 tahun tu maka berlakulah kiamat. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka berlakulah kiamat. Berlaku kiamat, habis semua. Hancur. Bumi hancur. Manusia hancur. Lepas tu bukit bukau hancur. Semua hancur. Disebabkan oleh tiupan sangkakala. Maka Israfil pun bagi tahu kepada Allah. Habis semua matilah. Tinggal dia, Malaikat Jibril, malaikat apa lagi satu. Lepas tu Allah suruh malaikat maut ambil malaikat Israfil, malaikat maut Jibril, malaikat maut
dengan Israfil lah. Lepas tu Allah suruh ambil nyawa Jibril, nyawa Israfil, tinggal Malikul Maut saja. Lepas tu Allah pun ambil Malikul Maut. Habis tak ada, semua mati. Tinggal Allah saja tinggal Allah saja. Tinggal Allah saja seorang apa semua, tak ada, dah semua hancur. Maka ketika itu Allah kata, siapakah yang berkuasa pada hari ini? Tak ada apa. Kuasa tak? Siapa yang berkuasa? Itulah, kita manusia ni hanya hamba Allah, kecil saja. Lepas tu Allah pergi duduk balik. Israfil. Dia tiup pula kali yang kedua. Ada balik. Maka tiup kali ketiga, bangkit orang yang mati. Berkumpul kepada padang mahsyar. Lebih macam itulah cerita dia. Tapi ada setengah khilaf lah. Ada setengah 2 kali tiup saja. Ada setengah kata sekali 3 kali. Tiupan pertama menghancurkan. Tiupan kedua, tiupan pertama menggegarkan, menghancurkan. Lepas tu kali ketiga tu buat balik kemudian bangkit. Ala kulli hal, itulah. Suatu hari nanti akan berlaku kiamat. Benda tu pasti, tidak ragu-ragu lagi. Jadi, tanda-tanda Imam Mahdi tu pun tanda kecil lagi. Tanda-tanda Imam Mahdi keluar. Tanda kecil lagi. Tak silap Nabi Isa turun bawa tanda besar. Ataupun Dajjal tu keluar bawa tanda besar. Imam Mahdi tu pun tanda kecil lagi. Tanda-tanda kiamat kecil. Wallahu a'lam, tak boleh tengoklah dalam YouTube banyak sekarang ni. Dia punya aturan. Sebab Nabi cerita, Nabi tak silap satu hadis tu Nabi cerita. Satu hari Nabi khutbah lepas pada solat subuh. Nabi bangun khutbah cerita pasal akhir zaman lah, kiamat. Khutbah daripada sahabat solat subuh, habis solat subuh sampai solat zuhur. Lepas tu sahabat kata kami berhenti sembahyang zuhur. Lepas tu sambung pula khutbah daripada solat zuhur sampai solat asar. Kemudian kami berhenti pula sembahyang. Kemudian Nabi sambung pula sampai solat maghrib, sampai malam tak silap. Jadi sahabat nak ingat cerita Nabi daripada subuh sampai ke asar tu, nak nakalkan kepada kita tu, tak ingat semua. Nabi cerita dia secara detail sebenarnya. Detail perjalanan hari kiamat berlaku macam mana. Tapi tak sampai kepada kita lah. Tak. Boleh bayangkan sehari cerita nak semua ingat. Poin-poin tu. Wallahualam. Hanya sampai pada kita ni pun yang tu lah. Tapi hikmah dia, tidak tahu bila berlaku kiamat apa semua ni, supaya kita bersiap lah. Bersiap. Sebab kita tak tahu bila kita meninggal, kita pergi. Itu hikmah dia. Jadi sini ceritanya nakirah. Tanda nakirah tidak ada alif lam. Tak. Tidak ada alif lam. Jadi yang dia cinta ni dia buat berbaris semua tu lah. Yang berbaris tu kadhibatun nakirah. Khafidatun rafi'atun nakirah. Tu semua tu tanda-tanda nakirah. Rajjan, bassan, mumbatha, thalathatan. Itu contoh isim nakirah di dalam Al-Quran. Contoh isim nakirah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca ada tanwin, tidak ada alif lam, tu biasanya nakirah. Cuma nakirah ni dia ada pula tujuan apa nakirah. Untuk ta'zim, untuk tafkhim, untuk macam-macam, untuk puji, adalah detail lagi dalam bahasa Arab ni. Luas lagi. Jadi sini dia bagi contoh tanda nakirah. Kadhibatun, rafi'atun, rujjan, bassan, di mana ada tanwin dan tidak ada alif lam. Anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Jadi penurunan Al-Quran ini masyhur berlaku pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi penurunan Al-Quran ini ada dua.
Satu daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit-langit dunia. Kemudian daripada langit-langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ingat kita cuti berapa bulan nuzul Quran? 19 tak? 17 Ramadan tak? 17 Ramadan ya? 17 Ramadan. 17 Ramadan ni kalau kita biasa tahunya bukan malam Lailatul Qadar. Tak. Tu nuzul Quran hak bila tu? Tapi cuti nuzul Quran, kita duk cuti lah. Kita ingat masa kita cuti. Kalau tak cuti tak ingat. Jadi nuzul Quran tu nuzul Quran yang mana? Yang 17 tu nuzul Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu yang pertama yang turun di Gua Hira itu pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Manakala malam Lailatul Qadar, penurunan Al-Quran malam Lailatul Qadar turun daripada mana? Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Wallahu alam. Itu ulama sebut dalam ulumul Quran. Kadang-kadang kita keliru pula. Mana soal? Lailatul Qadar aku 17 Ramadan. Jadi kita nak gabung di antara dua pandangan tu. Kita kata turun 17 Ramadan nuzul Quran yang kita cuti tak. Turunnya wahyu daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Maka kita cuti hari itu bersempena mengingatkan. Betul lah. Kena cuti baru kita ingat tak. Kalau tak cuti pakai duk kerja tak ingat apa. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penurunan secara beransur-ansur. Beransur-ansur. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu 30 juzuk sekali turun. Sekali turun. Lepas tu daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad beransur-ansur selama 23 tahun. Turun 3 beransur-ansur daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun dah Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Tak silap lah. 13 tahun di Mekah. Umur Nabi 3 meninggal. Umur 40 diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi Lailatul Qadri itu makrifah dengan sebab al-idhafah. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Okay, jadi Lailati itu bagi bawah sebab fi. Jadi Lailati itu mudhaf maka tidak ada alif lam dan dia berbaris di akhir perkataan itu satu baris. Tidak ada tanwin. Patutnya tidak ada alif lam kena ada tanwin tak? Tapi oleh kerana dia mudhaf ataupun idhafah maka dia tidak boleh tanwin. Kemudian perkataan kedua tu ada alif lam dan berbaris di bawah. Ada alif lam dan berbaris di bawah. Tidak ada tanwin. Tidak ada alif lam. Kemudian contoh yang kedua, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Ada alif lam. Ini makrifah. Pasal apa dia bagi bawah sini? Siapa dia ingat? Siapa dia ingat? Isim Dia sebab waw ni. Waw tu dia panggil waw apa? Wow. Waw ataf. Ataf tak? Bukan ataf tak? Bukan. Bukan waw ataf. Ni ni wow kasam. Waw qasam. Waw sumpah. Waw sumpah. Ya.
Allah sumpah dengan buah tin dengan buah zaitun. Qasam. Bila sebab buah sumpah ni lah, maka nun ni berbaris di bawah. Itu tanda dia. Kalau nun ni bagi depan, maka wa ataf Ya. dan buah tin. Dan buah tin. Itu wa ataf. Tapi oleh kerana dia bagi bawah, buah sumpah kita kena baca demi buah tin. Makna pun ada dah. Demi buah tin. Ya, ya. Demi buah tin dan juga demi buah zaitun yang dimakan oleh orang Arab. Buah tin dengan buah zaitun. Jadi Allah bersumpah dengan dua buah ni. Maka ada khasiatlah dua buah ni. Buah tin dengan buah zaitun. Kalau saya di Syria dulu, minyak zaitun ni dia suruh makan. Minyak zaitun ni dia suruh minum 1 sudut sehari. Dia jadi cantik kulit. Kasih minum pun masuk dalam masakan. Buah zaitun, minyak zaitun tu. Masakan. Kalau tak kasih masakan pun comor di badan, tubuh. Jadi cantik kulit. Untuk orang perempuan bagus. Suka cantik-cantik kan. Comor lomor di badan ni. Tak dengan. Kan. Kemudian buah tin. Buah tin kurang di Syria. Buah tin. Mekah tak? Buah tin. Sini tak ada orang tanam buah tin tak? Ada. Kurma orang cuba tanam. Ada Ustaz, tapi tak cantik macam di yang daripada Timur Tengah lah. Ada jiran saya ada seorang Ustaz tanam, tapi dia punya Cantik, tak sama. Pokok kita besar. pun pokok besar. Besar dia subur lah, tapi tak apa nak. Bukannya macam di Timur Tengah. Tak sama. Ya, tak sama. Bukan tin ni Sirah juga Ustaz? Buat tin di Sirah Ada juga yang tanam besar-besaran sekarang di Malaysia. Dia orang buat komersial. Cantik. Kat mana? Ya, kat mana? Ada beberapa. Kalau tengok dalam YouTube ada Ustaz. Buka tengok. Sungai Ramai ada Ustaz. Pengusaha sekarang Melayu ramai. Sungai Ramai. Tapi menjadilah. Jadi. Ya. Sebab benda ni kadang-kadang kita kontrol dengan baja, air apa semua tu jadilah. Cuma tak ada pasaran lah. Jangan jumpa. Dia ada yang juga luar jual. lah. Ya. Ada Ustaz, ada. Cuba Ustaz tengok dalam YouTube, buat tin banyak apa ni sekarang ni orang Melayu kita tanam secara komersial. Memang melaku. Dia punya buah sedap. Ya. Ada jual air, dia buat cara macam-macam Ustaz. Orang buat air pun ada. Ada. Okey lah. Masa saya duduk di Syria itu ada seorang usahawan, dia beli minyak zaitun daripada Syria bawa balik. Nama apa dah? Yang pil tu. Tak ingat lah minyak zaitun. Company apa dia. Dia buat 3. Satu dia buat pil tu, dalam bentuk pil tu. Dia panggil apa? Pil lah, bukan. Macam minyak ikan tu. Kapsul. Kapsul tak. Lepas tu minyak, lepas tu dia buat spray. Minyak zaitun tu. Minyak zaitun dia buat dalam bentuk 3. Minyak zaitun kapsul tu. Kan sekarang ada kapsul lah, senang. Biasa orang makanan sudu je minyak zaitun. Bagus. Watin ni pun bagus ni. Bila ada dalam Allah sumpah dengan buah ni. Ada khasiat tu. Jadi sini nak tanya dari segi penafsiran dia Allah kiaskan demi Allah bersumpah qasam dengan buah tin zaitun ni, dia nak merujuk pada nama tempat yang dibarakahkan kan Ustaz? Betul dari segi tafsir dia. Katanya macam tu. Direct dia buah tu lah, tapi saya tak langsung ini daripada negara mana, zaitun dia tu tempat tu, dua tempat ni, lepas tu wa hadzal baladil amin kan. Waktu di sini wa hadzal balad. Tempat belakang tu. Watin dengan zaitun ni Palestin tak? Palestin dan juga Syam. Syam ya. Bumi Syam. Tim tu di Palestin. Syam tu zaitun. Waktu di sini tu Mesir, tempat Nabi Bukit Tur. Tur Sina.
Dan juga wa hadzal baladil amin, tempat Mekah. Mekah dan Madinah lah kot ya. Baladil. Jadi makrifah situ dengan sebab alif lam lah. Alif lam, ya. Jauh pergi dah. Ya. Tapi kalau sahabat yang ada buatin tu boleh lah bawa nanti kan bila kelas dah buka tu. Kelas kalau kelas offline boleh Ni kelas online tak? Ni parlimen pun nak bubar dah kot. Masjid pun tak dah buka. Macam-macam dah. Alah. Lazada pun ada jual buah pokok buatin tu. Berapa dia? RM11 lebih sepokok. Kat mana? Lazada. Oh. Pernah beli Ustaz, dah berbuah hari tu dalam 3-4 biji lah buah dia, tapi tak berapa bela sangat kan. Ya. Buatin. Okey, buatin. Kena tanah elok kot tu. Dalam basuh je. InsyaAllah. So ni contoh yang kedua ni, dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sini isim makrifahnya ialah dzalika yang bergaris. Ismul isyarah. Dzalikal kitab la raiba fih. Kitab ni maksudnya Al-Quran lah. Itulah Al-Quran. Tidak ada sebarang syak padanya. Jadi Al-Quran ini tidak ada benda yang batil, tidak ada benda yang karut, tidak ada benda yang sia-sia. Dan Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Wa inna lahu lahafizun. Kami jaga. Maksudnya tidak akan berlaku penyelewengan pada Al-Quran sampai kiamat. Sampai kiamat. Tidak ada berlaku penyelewengan. So bacalah Al-Quran, tadabburlah. Dia mempunyai hidayah, petunjuk walil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah kata, siapa dia orang yang bertakwa ni? Orang yang bertakwa ni ialah alladzina yu'minu, yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Syurga, neraka, kiamat, azab kubur, malaikat, itu benda-benda gaib. Kita beriman ni semata-mata kita percaya apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang yang bertakwa ni. Dia beriman kepada perkara-perkara gaib. Wa yuqimunas solah, dan juga mendirikan solat, mengerjakan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia berinfak ataupun sedekah. Daripada rezeki yang dia dapat tu dia sedekah sikit kan. Daripada pokok zaitun yang dia tanam tu dia sedekah sikit. Orang kampung biasa buat ni tak. Sekarang ni musim manggis. Manggis. Wah, banyak orang manggis. So harga lah RM5 lah sekilo. RM5, RM10, 2 kilo tak. Betul. Orang kampung ada kebun-kebun, dia letak di masjid je, masjid surau-surau. Tak, sedekah bagi orang sembahyang makan tak. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Ada harta sikit. Jadi katanya ulama ni maksudnya infak ni maksudnya dia ada hubungan yang baik dengan jiran-jiran ataupun orang sekeliling lah. Satu, beriman kepada yang gaib. Kemudian jaga wa yuqimus solah, jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tinggal sembahyang. Kemudian dia jaga hubungan dia dengan orang-orang sekeliling dengan berinfak, dengan memberi rezeki kepada infaklah, sedekah. Susah melukuan, lebih lagi ni tak, banyak yang kena buang kerja. Baik, itu contoh dalam Al-Quran isim ma'rifah, iaitu alif lam, ismul isyarah dan juga ismul mausul. Ismul mausul. Terusnya, ni tadi ayat tadi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub
wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Allah suruh kita ni, orang-orang beriman ni kata, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran. Kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Quran dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Kita beriman dengan Nabi Musa ni, kitab Taurat. Nabi Isa, kita beriman dengan Nabi Isa. Dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana kamu Yahudi dan Nasrani membeza-beza. Jadi kita juga beriman dengan Nabi Musa. Kita juga beriman dengan Nabi Isa. Seperti mana Kristian mengaku Nabi Isa, kita pun beriman. Dan kami semua adalah Islam. Berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata. Jadi dua situ. Isi alam, nama Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub, Musa dan juga Isa. Itu isi alam dia panggil. Makrifah dengan isi alam. Yang kedua, nahnu. Nahnu itu dhamir. Ismu dhamir. Ganti nama. Nah. Nahnu dan juga lahu. Hu tu. Hu tu isi dhamir. Dhamir muttasil, duduk belakang. Wa nahnu tu dhamir munfasil, duduk depan. Duduk depan. Jadi itu contoh isim makrifah. Contoh ismul makrifah. Latihan ni minggu depan. Ustaz, Ya. macam yang isim isyarah dengan mausul tadi. Kalau kita ayat kedua tu surah Baqarah tu. Mana? Hudal mutakin tu bukan idhafah itu Ustaz. Mana? Kalau macam yang tadi zalik hudal lil muttaqin tu. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tak kira isim mudhafah. Tak, bukan. Bukan. Bukan sebab dia ada lam ni. Oh, okey. Lam ni haraf jar ni. Jar, okey. Tengah tu. Lam tu haraf jar duduk tengah. InsyaAllah kita tu. Kita sama minggu depan insyaAllah. Sebelum kawan baca satu muka surat. Dia tak perasan tu. Ya. Saya pergi mute dia. Ada yang masuk dua? Saya dua Ustaz. Azman biasalah dia dua Ustaz. Dua rumah. Dua handphone. Dua tak? Dua rumah. Ada sekarang 16. Tolak 2 saya, tolak 1 tak? Terus 13 kan? Ada 13. Ini yang tegar ya Ustaz. Tegar. Kalau yang penuh ni Ustaznya patutnya berapa Ustaz? Tak tahu lah. Rasa penuh dah ni, 13 ni. Belum ni tak sampai 10. Ya, alhamdulillah. Belum ni biasa ada orang appointment doktor, ada yang tak dapat kan. Ada yang pergi ada urusan sebagainya. So tinggal 9 orang. Dia jangan tinggal seorang, tinggal sekali tu dia dah naik lemak tinggal terus ya. Ada. So insya-Allah minggu depan tak ada apa-apa kan. Kita sambung mengaji ya. Kalau ikut minggu depan tak ada apalah. Kalau ikut awal Muharram hari Selasa. Hari Selasa. Tak ada cuti Selasa. Tak cuti dah. Sekejap tengok kalender. Hari Rabu tak ada apalah. Hari Selasa tak. Sekejap tengok kalender. Ni bulan apa ni? Bulan Julai, Ogos lah. 10. 10 cuti, 10. Sebelah tak sebelah. Bulan ni, bulan Ogos ni direct.
tak ada cuti. Cuti ya. September ada cuti, ada cuti sekolah. Masa break lah. Semester break. Masa break. So Ogos ni straight 14, 18, 25. Cuti tu je, cuti 10 Muharram dan juga Merdeka ada satu, 10 dengan 31. 31 tu hari Selasa. 31 hari Selasa. Okay, insyaAllah terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surat As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi.